Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Akif bin Nabil Rashid. Hari ini saya akan membentangkan laporan pelaksanaan pameran projek kemahiran hidup praktik pendidikan awal kanak-kanak kursus PAKK 1112 kemahiran hidup praktik pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama, pengenalan. Kemahiran hidup merupakan suatu konsep kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang atau individu dan boleh diaplikasikan untuk memenuhi keperluan kehidupan seharian. Dengan adanya kemahiran hidup yang sempurna, seseorang individu dapat melaksanakan sesuatu kerja dengan lebih mudah dan efisien. Sebagai pendidik awal kanak-kanak, penting bagi pendidik untuk menguasai bidang kemahiran hidup praktik supaya dapat diaplikasikan sewaktu sesi pembelajaran. Mata pelajaran kemahiran hidup sekolah rendah adalah satu mata pelajaran yang bercorak amali di mana pelajar-pelajar menguasai sesuatu kemahiran melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Kemahiran yang cuba diterapkan ini diharap dapat mereka gunakan dalam kehidupan seharian. Pembelajaran yang mereka lalui ini juga akan membolehkan mereka jadikannya sebagai pengalaman yang mendedahkan mereka kepada sifat-sifat inovatif, kreatif dan cenderung kepada reka cipta. Sebagai seorang pendidik pendidikan awal kanak-kanak, kemahiran hidup merupakan elemen penting yang perlu ada di dalam diri seseorang guru itu supaya dapat memantapkan lagi proses pengajaran yang dijalankan. Melalui kemahiran hidup yang dipelajari seperti kemahiran asas tanaman, asas jahitan, asas masakan dan asas penternakan, seseorang guru itu berkebolehan untuk mempraktikkan kemahiran hidup sebagai rutin harian hidup bahkan di dalam kelas bagi menarik minat kanak-kanak untuk menjalankan proses pembelajaran. Kemahiran ini juga dipelajari secara teori dan amali supaya guru dapat menguasai dengan lebih baik kemahiran ini. Hal yang demikian telah melahirkan model insan yang kreatif, berfikiran luas, fikiran yang matang dan mempunyai asas kemahiran yang boleh dipraktikkan sewaktu proses pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya ialah kepentingan menguasai kemahiran hidup praktik kepada guru pendidikan awal kanak-kanak. Penguasaan yang holistik dalam kemahiran hidup praktik ini dapat memberikan banyak impak yang positif. Antaranya termasuklah yang pertama, melalui kemahiran hidup ini, ia dapat menjana pendapatan sampingan seorang guru. Yang kedua, ia memberikan kemudahan dan kelebihan seseorang guru untuk menjalankan kerja dengan lebih berkualiti. Yang ketiga, mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan dan menarik minat terhadap kanak-kanak. Yang keempat, boleh diaplikasikan untuk membimbing kanak-kanak semasa pembelajaran seperti kemahiran asas masakan dan tanaman. Dan yang terakhir, melahirkan seorang pendidik cemerlang dan berjaya apabila mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif. Seterusnya, kursus dan elemen kemahiran hidup praktik yang telah saya pelajari dalam kursus ini. Yang pertama, asas teknologi tanaman. Yang kedua, asas jahitan. Yang ketiga, asas masakan. Dan yang terakhir, asas teknologi pemeliharaan ikan hiasan. Kita mulakan dengan asas teknologi tanaman. Pengenalan. Tanaman ialah satu proses untuk menyemai suatu pokok baharu dan hasilnya dapat dijadikan sebagai satu keuntungan. Tanaman boleh dijadikan sebagai sumber makanan, sumber perubatan atau untuk pendidikan. Antara alatan yang digunakan untuk tanaman adalah tanah, biji benih atau anak pokok dan juga baja. Jenis-jenis pokok yang telah saya tanam semasa projek ini dijalankan antaranya ialah pokok ubi kayu, pokok selom dan juga pokok bendi. Seterusnya bahan dan alatan. Yang pertama, tapak semaian. Ini merupakan contoh tapak semaian yang telah saya gunakan semasa projek ini dijalankan. Bahan yang kedua ialah botol plastik. Botol plastik juga digunakan semasa projek ini dijalankan. Yang ketiga, cangkul. Cangkul digunakan untuk membajak dan menggali tanah.
Yang keempat, kata. Kata digunakan semasa proses untuk menanam pokok ubi kayu. Yang seterusnya, tajak. Yang keenam, sarung tangan. Yang ketujuh, kokopit. Yang ke-8, batang ubi kayu. Yang ke-9, baja kimia. Yang ke-10, baja organik. Yang ke-11, polybag. Yang ke-12, topsoil. Yang ke-13, anak benih bendi. Dan yang terakhir, pokok selon. Kos perbelanjaan semasa projek ini dijalankan. Bahan dan alatan yang pertama ialah tapak semayan. Bilangan yang digunakan ialah 2 dan bahan ini telah disediakan sendiri oleh Dr. Zana. Yang kedua, botol plastik. Botol plastik juga telah disediakan. Yang ketiga, cangkul. Saya menggunakan 2 unit cangkul yang telah disediakan oleh Dr. Zanaria sendiri. Yang keempat, kata. Bilangan kata yang digunakan hanyalah 1 dan harga seunit bagi satu kata ialah RM2. Yang kelima, tajak. Tajak juga telah disediakan. Yang keenam, sarung tangan. Bilangan sarung tangan yang saya gunakan 1 dan harga seunit bagi sarung tangan ialah RM2.50. Yang seterusnya, kokopit juga disediakan. Batang ubi kayu, pokok selom, baja kimia, polybag, baja organik dan juga anak benih bendi turut disediakan. Jadi, jumlah kos yang dikeluarkan hanyalah RM4.50. Seterusnya, jadual siraman. Dalam kumpulan saya, pada hari Ahad, jadual tugasan untuk menyiram pokok pada waktu pagi adalah Daniel, iaitu saya sendiri, dan pada waktu petang adalah Amira. Pada hari Isnin, Amira ditugaskan untuk menyiram pokok pada waktu pagi dan Rasha ditugaskan untuk menyiram pokok pada waktu petang. Pada hari Selasa, Rasha ditugaskan untuk menyiram pokok pada waktu pagi dan Ainul ditugaskan untuk menyiram pokok pada waktu petang. Pada hari Rabu, Ainul ditugaskan untuk menyiram pokok pada waktu pagi dan Zaim ditugaskan untuk menyiram pokok pada waktu petang. Dan pada hari Khamis, Zaim ditugaskan untuk menyiram pokok pada waktu pagi dan saya, Daniel, ditugaskan untuk menyiram pokok pada waktu petang. Pada hari Jumaat dan Sabtu, kami bersepakat untuk menjalankan gotong royong supaya aktiviti ini lebih menyeronokkan untuk dijalankan bersama-sama. Seterusnya, taklimat bersama Dr. Zanaria binti Maisa dan Encik Muhammad bin Yusof tentang asas tanaman. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Zanaria dan juga Encik Muhammad kerana telah memberi taklimat yang memudahkan kami untuk menjalankan projek ini dengan baik dan lancar. Seterusnya, proses penanaman ubi kayu. Langkah pertama, sediakan alatan dan bahan untuk menanam selengkapnya. Ini merupakan alatan dan bahan yang digunakan untuk tanaman ubi kayu. Seterusnya, langkah kedua, gemburkan tanah menggunakan cangkul. Langkah ini penting supaya pokok dapat ditanam dengan lebih baik dan akan tumbuh dengan lebih subur. Langkah seterusnya, potong kulit batang ubi kayu menggunakan kata atau gunting supaya memudahkan pertumbuhan pokok. Langkah ini juga penting supaya ia dapat memudahkan akar pokok untuk tumbuh. Yang seterusnya, langkah keempat, gali tanah menggunakan cangkul untuk menanam batang ubi kayu. Langkah seterusnya, iaitu langkah terakhir,
kambus tanah supaya bahagian kulit ubi kayu yang telah dipotong tertimbus. Seterusnya, proses penanaman pokok selum. Langkah ataupun proses penanaman pokok selum ini terbahagi kepada 6. Yang pertama, potong botol plastik kepada 2 bahagian, seperti gambar yang telah saya sertakan. Langkah kedua, tebukkan lubang pada penutup botol tersebut. Kita boleh menebuk lubang menggunakan pemutar skru ataupun gunting. Langkah ketiga, masukkan benang ke dalam penutup botol yang telah ditebuk. Langkah keempat, masukkan pokok dan air ke dalam botol plastik. Langkah kelima, masukkan pokok dan air ke dalam botol plastik. Dan langkah terakhir, gabungkan pokok tersebut dengan bahagian bawah botol. Okey, seterusnya kita lihat kepada proses penanaman pokok bendi pula. Yang pertama, campurkan topsoil, pasir dan juga baja menggunakan nisbah 3:2:1. Langkah seterusnya, gaul sehingga sebati kemudian masukkan ke dalam polybag. Langkah ketiga, masukkan anak benih bendi dari tapak semaian ke dalam polybag. Langkah keempat, letakkan sedikit baja kimia ke dalam polybag yang berisi tanah. Baja kimia yang digunakan perlu mengikut sukatan yang telah ditetapkan dan tidak terlebih dalam meletakkan baja tersebut kerana ia boleh menyebabkan pokok mati. Yang seterusnya, kita beralih pula kepada proses pertumbuhan pokok ubi kayu yang telah saya tanam bersama-sama ahli kumpulan saya. Pada hari pertama, ini merupakan pokok ubi kayu yang baru saja ditanam. Seterusnya, hari ketiga, ini merupakan gambar pokok ubi kayu pada hari ketiga. Pertumbuhan tunas boleh dilihat pada batang ubi kayu. Seterusnya, pada hari ketujuh, bilangan daun pada batang ubi kayu semakin bertambah. Ini menunjukkan pokok ubi kayu ini subur. Seterusnya, pada hari ke-14, batang ubi kayu semakin mengeras dan saiz daun semakin membesar. Dan akhir sekali, pada hari ke-20, pokok ubi kayu semakin membesar dan ketinggian pokok mencapai 20 cm. Seterusnya, kita beralih pula kepada jadual pembajaan tanaman. Pembajaan dibuat 2 minggu sekali. Baja yang digunakan ialah baja organik dan juga baja kimia. Bilangan kali bajaan yang pertama pada 5/9/2023. Seterusnya pada 19/9/2023 dan akhir sekali pada 3/10/2023. Seterusnya, agihan tugasan. Daniel, saya ditugaskan untuk membersihkan kawasan penanaman ubi. Amira pula ditugaskan untuk memotong kulit pada batang ubi kayu. Rasha pula ditugaskan untuk menggembur tanah dengan menggunakan cangkul. Ainul ditugaskan untuk menggali lubang untuk menanam pokok ubi kayu. Dan akhir sekali, Zaim ditugaskan untuk memasukkan semula tanah ke dalam lubang yang telah digali dan juga memadatkan tanah dengan sempurna. Seterusnya, produk akhir. Ini merupakan produk akhir yang telah saya siapkan bersama-sama rakan saya. Yang pertama ialah pokok selum. Yang kedua ialah pokok ubi kayu dan akhir sekali pokok bendi. Seterusnya, poster promosi. Kumpulan kami juga turut menjalankan jualan anak pokok kepada seluruh warga IPG jika berminat untuk membeli anak pokok dan ditanam di rumah. Jika berminat, bolehlah menghubungi nombor yang tertera yang telah saya letakkan di poster tersebut. Seterusnya, refleksi.
Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dapat menyelesaikan projek asas tanaman ini. Sebenarnya, ini adalah kali pertama saya dapat menyiapkan sebuah produk yang berasaskan tanaman dan dapat digunakan dalam kehidupan seharian saya. Saya berasa sangat gembira dan bangga kerana dapat menghasilkan suatu produk tanaman yang sangat memanfaatkan dan berguna pada diri saya. Hal ini dapat memberikan saya pengalaman yang berguna untuk kegunaan masa hadapan. Saya juga berharap kemahiran tanaman ini tidak akan saya lupakan kerana banyak manfaat yang saya peroleh daripada kemahiran ini dan boleh dipraktikkan dan boleh dijadikan sebagai satu sesi pembelajaran tanaman di dalam kelas pada suatu hari nanti. Seterusnya, asas jahitan. Pengenalan, jahitan adalah satu proses di mana menyambungkan sesuatu iaitu kain menggunakan jarum dan benang. Asas jahitan ini perlu dipelajari supaya beroleh hasil yang kemas. Jahitan ini boleh diaplikasikan apabila terdapat pakaian yang koyak untuk jahit tepi atau juga boleh menghasilkan baju kurung atau sebagainya. Nama projek yang telah saya jalankan adalah tote bag. Bahan dan alatan yang digunakan, yang pertama, kain. Saya menggunakan kain berwarna krim berukuran 0.5 meter. Bahan yang kedua ialah span keping. Span keping juga penting dalam proses pembuatan ini kerana supaya dapat mengekalkan bentuk beg. Yang ketiga, gunting. Alatan yang keempat, kapur untuk menanda. Alatan kelima ialah pembaris. Alatan keenam ialah mesin jahit. Dan alatan terakhir ialah alatan menjahit. Okey, seterusnya, kos perbelanjaan semasa menghasilkan projek ini. Yang pertama, kain berwarna krim berukuran 0.5 meter berharga RM7. Yang kedua, span keping yang berharga RM3. Yang ketiga, gunting RM2. Yang keempat, kapur berharga RM1. Yang kelima, pembaris yang berharga RM4. Mesin jahit disediakan oleh Dr. Zanariah. Dan alatan terakhir ialah alatan menjahit berharga RM2. Jumlah keseluruhan kos perbelanjaan untuk menyiapkan projek ini ialah RM19. Seterusnya, proses pembuatan. Langkah pertama, membuat ukuran 40 cm panjang dan 34 cm lebar dengan menggunakan kapur pada kain berwarna krim. Yang kedua, gunting kain mengikut garisan yang telah dibuat menggunakan kapur. Yang ketiga, potong span keping mengikut saiz yang diingini. Langkah keempat, jahit span keping bersama-sama kain dengan menggunakan mesin jahit. Langkah kelima, cantumkan kedua-dua kain yang telah dijahit dengan span keping untuk menghasilkan badan beg. Yang keenam, gunakan kain lebihan untuk membuat tali beg dengan cara menjahit di bahagian beg yang terbuka. Dan akhir sekali, langkah ketujuh, alihkan bahagian dalam beg keluar supaya mendapat hasil yang cantik. Ini merupakan produk akhir bahan jahitan yang telah saya siapkan. Beg ini sesuai untuk digunakan semasa pergi ke kelas kerana saiz yang luas dan agak minimalis. Saya juga turut mempromosikan beg ini kepada seluruh warga LPG yang berminat untuk mendapatkan beg tersebut. Jika mereka berminat untuk menempah, bolehlah hubungi nombor yang tertera dan beg-beg yang ditempah akan dijual ataupun diberikan di prasekolah Tunas Madani. Seterusnya, refleksi. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dapat menyelesaikan projek asas jahitan. Ini merupakan kali pertama saya siapkan sebuah produk
yang berasaskan jahitan dan dapat digunakan dalam kehidupan harian saya. Saya berasa sangat gembira dan bangga kerana dapat menghasilkan satu produk dan mempelajari kursus ini kerana saya tidak mempunyai sebarang ilmu dalam kursus jahitan ini sehinggalah saya mempelajari dan berjaya menyiapkan tote bag ini. Hal ini memberikan saya semangat untuk membuat banyak lagi produk berasaskan jahitan dan saya berharap kemahiran jahitan ini tidak akan saya lupakan kerana banyak manfaat yang saya peroleh daripada kemahiran ini dan boleh dipraktikkan di dalam kelas. Seterusnya, asas masakan. Pengenalan. Masakan ialah proses untuk menghasilkan makanan yang boleh dimakan. Kemahiran memasak penting bagi setiap pendidik awal kanak-kanak supaya dapat menyediakan makanan yang sihat kepada kanak-kanak. Terdapat pelbagai teknik masakan yang boleh dilakukan seperti menggoreng, merebus, membanggang dan banyak lagi. Keselamatan semasa di dapur juga harus dititikberatkan supaya kemalangan dapat dielakkan. Nama projek yang telah saya jalankan bersama-sama ahli kumpulan saya ialah Sandwich and Sangkuit. Ini merupakan alat dan bahan yang digunakan semasa menyiapkan projek masakan ini. Yang pertama, roti sandwich. Yang kedua, sayur-sayuran. Yang ketiga, mayonis. Yang keempat, sardin. Yang kelima, telur hancur. Yang keenam, telur rebus. Yang ketujuh, cili. Yang ke-8, apple. Yang ke-9, nanas. Yang ke-10, pisau. Dan yang ke-11, lada benggala. Seterusnya, kos perbelanjaan. Roti sandwich, sayur-sayuran, mayonis, sardin, telur hancur dan telur rebus telah disediakan oleh pihak Prasekolah Madani. Seterusnya, cili berharga RM2.50, apple berharga RM2.40, nanas berharga RM2 sebiji, pisau berharga RM6 dan lada bergala berharga RM6. Total jumlah keseluruhan perbelanjaan yang telah dikeluarkan ialah RM18.90. Seterusnya, agihan tugasan. Aina ditugaskan untuk menyediakan bahan dan alatan. Aina juga turut ditugaskan untuk memotong sayur-sayuran. Seterusnya, saya ditugaskan untuk menyediakan sandwich telur. Maizatul ditugaskan untuk menyediakan sandwich sardin. Kristina ditugaskan untuk memotong buah-buahan dan Syakirah ditugaskan untuk menghidangkan serta menghias makanan. Seterusnya, proses pembuatan sandwich dan juga sangkuit. Yang pertama, langkah pertama, potong tomato dan timun menggunakan pisau dan papan pemotong. Yang kedua, campurkan sedikit mayonis dan 3 biji telur yang telah dilenyek ke dalam mangkuk. Yang ketiga, sapukan roti dengan sedikit mayonis, letakkan inti telur, salad, lada bergala, timun dan tomato dengan sekata di antara 2 keping roti. Ulang langkah ini dengan menggunakan inti telur lenyek dengan inti sardin dan inti telur hancur. Langkah keempat, potong sandwich kepada 2 bahagian. Langkah kelima, potong nanas kepada 2 bahagian kemudian keluarkan isinya dengan berhati-hati. Langkah ke-6, potong isi nanas dan apple dengan potongan dadu, kemudian susun isi buah-buahan yang telah dipotong ke dalam kulit nanas. Yang ke-7, sediakan pinggan yang cantik, kemudian susun sandwich yang telah dihasilkan sebentar tadi. Yang ke-8, hiaskan pinggan tersebut dengan lebihan salad, tomato, timun dan lada bergala supaya lebih menarik untuk disajikan. Yang ke-9, tuang air sangkuit ke dalam gelas dan masukkan sedikit beberapa potongan buah nanas ke dalamnya. Dan akhir sekali, makanan dan minuman telah siap sedia. Ini merupakan produk akhir kumpulan kami. Seterusnya, poster promosi.
Kami menjual sandwich dan sangkuit kepada seluruh warga IPG. Jadi bagi sesiapa yang berminat untuk mendapatkan sandwich dan sangkuit boleh membuat tempahan dan menghubungi saya. Seterusnya ialah refleksi. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Ilahi kerana kami dapat bersama-sama menyelesaikan projek asas masakan. Projek yang telah kami jalankan ini banyak memberikan kebaikan kepada kumpulan kami. Antaranya termasuklah kami dapat mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk sifat kerjasama dalam kumpulan dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang masakan. Selain itu, saya juga dapat mempelajari teknik masakan dengan betul dan kualiti supaya dapat digunakan dalam kehidupan seharian. Projek asas masakan ini sangat menyeronokkan dan dapat saya praktikkan pada masa akan datang. Saya berasa bersyukur kerana dapat menyiapkan projek asas masakan ini dan sekaligus saya dapat mempraktikkan dalam kehidupan seharian saya. Akhir sekali, projek yang saya jalankan ialah asas pemeliharaan ikan hiasan. Pengenalan. Pemeliharaan ikan ialah proses menternak ikan untuk hiasan atau sebagai sumber makanan, tetapi kebanyakannya memilih untuk memelihara ikan hiasan. Aktiviti pemeliharaan ikan hiasan merupakan salah satu aktiviti yang baik untuk dijalankan bersama kanak-kanak supaya dapat memupuk nilai murni dalam diri mereka. Selain itu, pemeliharaan ikan hiasan juga membantu menghilangkan tekanan kerana aktiviti ini dapat memberikan ketenangan kepada seseorang. Antara contoh ikan hiasan yang sesuai dan mudah dipelihara di rumah adalah seperti ikan gapi, ikan laga dan banyak lagi. Nama projek yang telah kami jalankan ialah pemeliharaan ikan gapi. Seterusnya, bahan dan alatan. Bahan dan alatan yang pertama adalah akuarium, yang kedua ikan gapi, yang ketiga batu hiasan, yang keempat pokok hiasan dan yang terakhir ialah lampu hiasan. Proses penghasilan projek ini, yang pertama, sediakan bahan-bahan selengkapnya. Langkah kedua, letakkan pokok hiasan di dalam akuarium sebelum memasukkan batu hiasan. Langkah ketiga, masukkan batu hiasan yang telah dicuci bersih dengan menggunakan air paip. Yang keempat, pasangkan lampu hiasan di bahagian luar akuarium sebagai penyeri pada waktu malam. Yang kelima, masukkan air yang telah diambil di sungai. Dan yang terakhir, masukkan ikan gapi ke dalam akuarium dan projek pemeliharaan ikan hiasan telah siap. Seterusnya, kos perbelanjaan. Yang pertama, akuarium berharga RM7, ikan gapi yang berharga RM7.50, batu hiasan berharga RM4, pokok hiasan berharga RM3, makanan ikan berharga RM5 dan lampu hiasan berharga RM5. Jumlah keseluruhan kos perbelanjaan yang telah kami keluarkan ialah RM31.50. Seterusnya, agihan tugasan. Daniel, saya sendiri, ditugaskan untuk membeli ikan serta menyediakan bahan keperluan untuk menghasilkan projek. Maya pula ditugaskan untuk mencuci akuarium dan juga menetapkan tempat untuk meletakkan akuarium. Fatihah ditugaskan untuk menghias akuarium dan mengisi air ke dalam akuarium. Zaim ditugaskan untuk menghias akuarium dan juga mengambil gambar. Seterusnya, jadual pemberian makanan ikan. Pada hari Ahad, Zaim ditugaskan untuk memberi makan ikan pada waktu pagi dan Daniel pada waktu petang. Pada hari Isnin, saya ditugaskan untuk memberi ikan pada waktu pagi dan Maya pada waktu petang. Pada hari Selasa, Maya ditugaskan untuk memberi ikan makan pada waktu pagi dan Fatihah ditugaskan untuk memberi ikan makan pada waktu petang. Pada hari Rabu, Fatihah ditugaskan untuk memberi ikan makan pada waktu pagi dan saya ditugaskan untuk memberi ikan makan pada waktu petang. Pada hari Khamis, Zaim ditugaskan pada waktu pagi dan Maya ditugaskan pada waktu petang. Pada hari Jumaat, saya ditugaskan untuk memberi ikan makan pada waktu pagi dan Fatihah pada waktu petang.
Pada hari Sabtu, Maya ditugaskan untuk memberi ikan makan pada waktu pagi dan Zaim pada waktu petang. Seterusnya, ini merupakan produk akhir kami. Pada waktu malam, lampu hiasan boleh dinyalakan supaya akuarium lebih kelihatan menarik. Seterusnya, poster promosi. Kami juga turut menjalankan jualan ikan hiasan pada 1 Februari 2023 dan harga bagi seekor ikan hanyalah RM1 seekor. Bagi warga IPG yang berminat untuk membeli ikan gapi, bolehlah menghubungi nombor yang tertera. Seterusnya, refleksi. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana kami dapat bersama-sama menyelesaikan projek asas pemeliharaan ikan hiasan. Projek yang telah kami jalankan ini banyak memberikan kebaikan kepada kumpulan kami. Antaranya termasuklah kami dapat mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk sifat kerjasama dalam kumpulan dan dapat memberikan ketenangan kepada saya semasa menyiapkan semua pentadsiran berterusan yang telah diberikan dengan baik. Selain itu, saya juga dapat mempelajari teknik pemeliharaan ikan dengan betul dan berkesan. Saya berasa bersyukur kerana projek asas pemeliharaan ikan hiasan ini dapat disiapkan dengan cemerlang sekali. Akhir sekali, kesimpulannya, kemahiran hidup ini merupakan aspek yang penting bagi mengekalkan kehidupan yang seimbang dalam kalangan pendidik. Hanya dengan aspek ini, seseorang boleh mengembangkan keyakinan diri, kesungguhan prihatin, watak, rasa hormat dan kegembiraan. Pendedahan kepada asas kemahiran hidup mungkin memberi kesan yang baik seperti memupuk minda yang terdidik dan menjadikan pembelajaran menyeronokkan. Pelajar dapat menggunakan keupayaan mereka untuk berfikir, memerhati dan juga merasa apabila terlibat dalam aktiviti di luar bilik darjah. Guru mestilah mampu mengharungi cabaran hidup. Mereka jugalah yang akan sentiasa membawa penambahbaikan kepada sistem pembelajaran yang sedia ada agar ia sesuai dengan zaman sekarang. Sekian, terima kasih daripada